Inilah punca dia. Punca, yakni tempat permulaan lah. Punca dia. Segala masalah haid, seluas-luas masalah haid tu, Imam Bukhari nak cerita ada dalam ayat ni. Dua tempat ya dalam Quran ni sebut berkenaan dengan haid ni, walaupun melibatkan seramai mana perempuan. Dua tempat. Tetapi yang pertama di antara dua tu ayat ni. Permulaan juga, isyarat kepada permulaan lah. Dan segala hukum yang lain berpunca daripada hukum-hukum haid ni. Hak dalam hadis-hadis, lepas tu hak dalam kitab fiqh pula sebut, dia mari daripada ni. Ringkas sangat je, nampak ringkas, tapi ini adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Panjanglah ceritanya. Segala bab ni boleh katakan hak Imam Bukhari sebut ni, sama ada ia merupakan tafsiran, ia merupakan istisna, pengecualian daripada ayat ni, ataupun ia merupakan tafsilan, perincian kepada ayat ni, ataupun ia merupakan takhsis, mukhassis kepada ayat ni, termasuk belaka. Sama ada pengecualian daripada mana-mana perkataan dalam ayat ni, ataupun takhsis. Ayat ni umum, dikhususkan oleh hadis. Maksud dia gini, misalnya, jangan kamu hampiri. Hampiri itu lagu mana? Tak lagi dekat kau. Hadis ini mentaksiskan, hadis-hadis mentaksiskan hak tak boleh menghampiri itu dengan maksud bersetubuh. Hadis, oh ya, kalau dalam ayat ni, kamu jangan pergi dekat, jangan hampiri mereka. Kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mereka, seperti yang kita sudah baca dalam terjemahan tadi. Menjauhkan diri itu menjauh lagu mana? Tak boleh duduk dekat kau. Hadis lah semua yang menceritakan. Kalau dalam ayat ni terlalu umum, seseorangnya tak boleh pergi dekat. Hadis-hadis lah yang mentaksiskan, mengkhususkan makna dia. Itu sebab penting sangat ayat ni. Imam Bukhari buat mari ayat ni dulu. Kalau kita perhatikan dalam ayat ni, kita perhatikan firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka akan bertanya kamu tentang haid. Al-mahid, tajuk Imam Bukhari buat kitabul haid. Dia nak ayat al-mahid di situ, haid lah. Dalam Quran tak ada sebut haid tu gitu, haid tak ada. Yang ada sebutnya mahid. Yang ada sebutnya mahid. Mahid tu apa makna? Makna je haid lah. Sebab tu Imam Bukhari buat dalam tajuk dia kitabul haid. Itu hak biasanya orang guna, tapi istilah Quran dia sebut mahid. Sebab apa? Sebab perkataan mahid itu dari segi bahasa Arabnya boleh dengan beberapa makna, lebih luas lagi daripada kita kata haid saja. Sebab itu Allah SWT guna perkataan mahid. Kalau haid khusus dengan darah haid itu. Tapi kalau mahid, darah haid itu boleh, ataupun keadaan berlaku haid tu, haid juga, ataupun tempat keluar haid, mahid juga, ataupun masa keluar haid, mahid juga. Kalau kita pakai dengan makna haid, mahid itu sebagai isim. Kalau kita pakai dengan kedatangan haid, perihal datangnya haid itu, maka mahid adalah sebagai masdar mimi, orang panggil. Itu mengikut kaedah masdar mimi. Kalau kita kata mahid itu dengan makna tempat keluar haid, maka isim makan, mim di situ makna mahid itu, mim tu memberi makna isim makan, tempat. Kalau kita kata masa keluar haid, maka mahid itu sebagai isim zaman, orang panggil isim zaman. Tengok Allah SWT guna perkataan. Sebab apa? Dalam bahasa Arab dia lebih merangkumi. Kalau kita kata haid, dua makna saja, dia tidak boleh pergi kepada dua makna lagi. Tapi kalau mahid, 4 makna boleh masuklah. Itu halus, kehalusan bahasa Quran. Tapi biasanya kita guna darah haid. Orang tak kata darah mahid. Oleh kerana biasa diguna di kalangan Arab, di kalangan kita pun haid, Imam Bukhari guna itulah kitabul haid.
Tapi dalam Quran tak ada guna hak tu. Tak ada guna hak tu. Haid dalam bahasa Arab, lagi kita bincang dari segi bahasa dulu. Dia, perkataan Arab ni, dia tidak serupa dengan bahasa kita, bahasa lain. Oleh kerana bahasa dia tu bahasa yang memang berakar umbi, dalam bahasa dia. Kalau pokok kan, tidak mudah nak cabut, tidak mudah nak patah, nak tumbang, tak. Sebab apa? Dia berakar umbi, dalam akar. Dia bukan hak zahir gitu saja. Dan kita tak boleh nak cari asal usul dia, bukan gitu. Misalnya di sini, kita kata ha, ya, dot. Kalau perkataan lagu ni kan, ha, ya, dot, atau ha, waw, dot. Waw dengan ya tu dia tukar-tukar, dia boleh tukar. Sebab sama-sama huruf ilat, orang panggil. Sama-sama huruf ilat, dia boleh tukar. Kalau gini makna gini, lari sikit. Kalau gini makna gini, lari sikit. Dia ada kaitan dengan bertakung, dengan makna bertakung. Haud kalau dalam bahasa Arab makna kolam, tempat bertakung air. Tempat bertakung air. Hak duduk dalam tu benda cair. Hak duduk dalam tu, dalam bekah tu, benda cair. Tukar waw tu dengan dia jadi haid. Haid tu pun lagu tu juga. Sesuatu yang duduk bertakung di dalam rahim. Duduk bertakung sekian lama. Bila tak ada persenyawaan, tidak ada apa, dia keluar. Sesuatu yang lagu tu keadaannya mengalir keluar seperti air. Cecair juga. Tu dia guna perkataan hak asal lagi. Memang sesuai dari segi makna dia. Tapi kalau kita, bahasa kita pun guna, kalau tidak guna hak Arab ni, guna hak Inggeris ataupun hak lain-lain. Tapi kalau kita tanya bapa, tak boleh royak. Bapa hik tu orang panggil hik, tak boleh royak. Tapi kalau bahasa Arab, jangan. Kita tanya dia boleh royak. Ni sebab ada kesesuaian dari segi ni makna dia tu. Dengan lafaz dia tu, kalau lafaz yang ada ha, waw, dot, itulah asal makna dia. Walaupun makna banyak, dia pergi kepada ada makna asas dia. Itulah orang panggil bahasa yang memang berakar umbi, bahasa yang bertamadun. Dia boleh kita susul, tahu, jujur, tengok sampai ke akhir dia, sampai ke asas dia, boleh. Berbeza dengan bahasa kita. Dan bahasa-bahasa lain tidaklah dalam gitu. Kalau kita tengok di sini, mereka akan bertanya engkau tentang mahid, tentang haid. Haid tu sendiri, haid tu sendiri, dari segi hakikatnya, dari segi punca ada haid tu, dari segi sejarah haid tu, dari segi, kalau dari segi hukum ni, agama ni, kotor, kau suci darah tu. Sebelum pada ni kita sudah bincangkan dah banyak dah dulu dalam bab taharah dulu, mengikut Imam Bukhari nya darah ni keluar daripada tubuh ni tidak najis. Dan kita sudah bincang panjang dah, tak najis. Semua darah tidak najis kah? Darah haid najis. Imam Bukhari siapa pun sepakat dah, semua ulama ijma' mengatakan darah haid itu adalah najis, kotor. Darah haid itu kotor. Boleh pergi belakang tanya, tapi hak asalnya bila tanya Nabi ni, dia bawa agama kan, hak berkait dengan agama lah haid tu. Walau bagaimanapun isyarat juga kepada asal usul dia, hakikat dia dan sebagainya ada belakang di sini. Hak maksud utamanya tentang hukum. Kalau hukum, qul huwa adhan, katakanlah darah haid itu adalah suatu kotoran, benda kotor. Bila Tuhan sudah kata kotor, tak lagi dah lah, tak ada dah lah hadis ke pendapat ulama ke gapo ke, tak lagi dah lah, semua akak tangan. Sebab tu semua kata darah haid itu najis, kotor. Sebab Quran kata adhan, tapi dia tidak sebut perkataan kotor, dia sebut adhan. Adhan itu kalau kotor, kita kata dalam bahasa Arab najis, rijs.
Kalau kotor